eh, kurang lebih sudah agak kelihatan mungkin, atau masih kabur. Baik. Ananda yang dikasihi para pendengar, para penonton YouTube yang dirahmati Allah sekalian, sebelumnya mohon ampun dan maaf kerana audio di komputer ini tidak mengizinkan untuk memaparkan wajahnya ayahanda, namun cukuplah mendengar akan suaranya. Jadi pertama-tama ucap terima kasih kerana kehadiran kekanda saya, Ayah Lee, ya, di dalam grup kita, menambahkan semangat saya. Ya, maklumlah dia mempunyai ilmu yang agak lebih daripada saya, daripada ayahanda. Ya, apa-apa yang saya kurang mungkin kita minta dia perbetulkan. Untuk tidak melengah-lengahkan masa, jam pun sudah 10.30. Pertama-tama ingin menjawab mengenai soalan daripada Ananda Amir. Apakah dia masih lagi ya? Dengar Ananda Amir? Ada ya, ada. Baik. Soalannya, bagaimanakah tandanya orang itu dikatakan putus mengaji makrifat? Persoalannya, bagaimana untuk kita tentukan seseorang itu ilmunya putus ataupun tidak di dalam pengajian makrifat. Lalu ramailah yang mengatakan tanda putus makrifat ini mengenal diri, tanda putusnya makrifat ini mengenal Allah, mengenal nafi dan isbat, mengenal kalimah syahadah. Namun pada malam ini saya sudah mengenali orang-orang yang mengatakan mengenal diri, mengenal Allah. Ramai saya jumpa yang mengaku mengenal diri, mengenal Allah, mengenal nafi isbat, mengenal hakikat solat dan syahadah. Tetapi dulu dia itu bergelar syaitan, tetapi sekarang ini bergelar iblis. Dulu dia bergelar syaitan sebelum mengenal makrifat. Tetapi setelah mengenal makrifat, dia bernama iblis. Mengaji, katanya mengenal diri, mengenal Allah. Katanya mengenal hakikat solat, mengenal kalimah syahadah, mengenal nafi isbat. Apa beza iblis dengan syaitan? Ananda yang dikasihi para pendengar, para penonton yang budiman, orang yang putus makrifat bukan bercakap mengenal diri, mengenal Allah. Kalau sekadar nak bercakap mengenal diri, mengenal Allah, banyak kita dengar. Namun pada malam ini saya nak khabarkan kepada para penonton, para pendengar yang budiman sekalian, kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, mengenal nafi isbat, mengenal solat, mengenal kalimah syahadah, hanya makrifat 2%. Makrifat berapa? 2%. Makrifat baru 2%. Benar, itu makrifat. Kita tak nafikan. Tapi makrifat 2%. Kalau anda sekalian, para pendengar, para penonton, nak menilai sama ada seseorang itu makrifat ke tidak, ya,
Kata Rasulullah, ikut dia selama 3 hari. Matikan suara yang berbunyi kanak-kanak tu. Sudah? Okey. Kata Rasulullah, jikalau kita nak mengenal seseorang, kita ikut selama 3 hari. Sekurang-kurangnya. Contoh. Hari pertama, kita lihat solatnya penuh 5 waktu. Hari kedua, Maghrib entah ke mana, Isyak entah ke mana. Hari kedua. Hari ketiga, sembahyangnya 1 waktu saja. Seumpamanya. Contoh yang lain, kita pergi ke sesuatu tempat. Hari ini kita belanja. Makan minum. Keesoknya, kita juga belanja makan minum. Ingat hari ketiga kena giliran dia. Kononnya kena giliran kita juga. Katanya belajar makrifat. Mengenal diri, mengenal Allah. Jadi untuk menilai orang mengenal diri, mengenal Allah, kita tengok. Semasa beliau masuk tandas awam, semasa beliau pergi ke stesen minyak, petrol, isi minyak kereta. Ada orang pekerja petrolpam tolong isi minyak kepada kita. Minyak harga RM27. Ya, kita bagi 30. Apakah orang yang bercakap makrifat itu yang baki RM2-3 itu dia ambilkah dia serah kepada yang pekerja tukang isi minyak itu? Jikalau lebih RM2 pun dia ambil, itu bukan orang makrifat. Sekalipun minyak RM30, ya, sebelum kita meninggalkan petrol pam, kita hulur kepada pengisi minyak tu RM1-2 kah RM5 kah. Ini dikatakan orang makrifat. Orang makrifat masuk ke tandas awam, R&R. Banyak orang Bangla, banyak orang Nepal yang cuci toilet. Ada tak setelah dia meninggalkan toilet tersebut, dia campak 50 sen kepada tukang cuci? Tengok. Kita makan di restoran bersama anak isteri. Jumlahnya RM50-60. Jumlah makan dengan anak isteri. Kucing di bawah meja mengiau-ngiau daripada mula kita makan. Apakah ada kita campak lebih makanan kita itu? Bercakap makrifat melangit. Ada orang datang jual bolpen, jual tali pinggang. Ada orang datang jual kerupuk pun semasa kita makan, bawa berbondong-bondong kerupuk. Kalau pun tidak beli, adakah kita jemput dia makan? Adakah kita hulur RM2-3 sekalipun kita tak beli kerupuk mereka? Bercakap makrifat melangit, pakai serban besar, tasbih, mengalahkan ibu kaki besarnya. Ananda yang dikasihi para pendengar, para penonton yang budiman sekalian. Putusnya makrifat bukan di atas bercakap. Orang baca buku, pandailah bercakap. Tetapi untuk mengenal orang putus ataupun tidak makrifat, tengok akan kelakuan dia. Adakah pernah kita tengok orang rosak kereta di tepi jalan kita berhenti? Adakah pernah kita tengok batu ataupun kayu di atas jalan raya kita berhenti buang? Apakah semasa kita di restoran kita toleh-toleh tengok orang tua yang makan nasi?
bawa dari rumah makan nasi. Ya, apakah kita tak nampak security makan di sebelah kita? Ya, makan ala kadar, kita makan RM7-8. Adakah kita terasa di hati kita untuk berbelanja, untuk bersedekah air ke satu cawan? Ini ananda, orang yang putus makrifat, orang yang putus makrifat tidak sekali-kali membiarkan ya orang jual kerupuk itu pulang dengan tangan kosong. Orang makrifat, dia makan dengan keluarga dia RM70. Apabila mendengar kucing di bawah meja mengiau-ngiau, dia suruh pekerja ambil 1 ekor ikan. Ataupun dia ambil ikan 1 ekor, dia akan wajib bagi kepada kucing. Tetapi orang makrifat, dia tak bagi di lantai restoran. Nak bagi ikan kepada kucing, baik kononnya campak di lantai restoran. Itu bukan orang makrifat itu. Orang makrifat, dia akan halus budi pekertinya. Jikalau dia campak ke atas lantai, lantai itu kotor, ada semut, ada lalat. Orang makrifat sekali pun nak bagi kucing makan, dia bagi di longkang, di tempat-tempat yang bukan lantai. Ini sampai ke tahap ini orang makrifat mengambil kira. Ya, jikalau tak beli tisu, orang buta datang. Jikalau tak beli tisu pun kita sedekah, apa salah? Ya, Nanda Amir, selepas pada ini jangan menilaikan orang makrifat di atas percakapan. Orang makrifat, dia balik ke kampung, dengar semua ahli-ahli grup yang ada ini dan para pendengar penonton yang budiman di luar sana. Orang makrifat, kalau balik ke rumah, dia cuci cadar mak bapak dia. Dia cuci baju mak bapak dia. Jendela-jendela yang sudah lama tak terbuka, dia buka supaya cahaya masuk di dalam kamar mak bapak dia. Dia tengok seluar dalam mak dia tu, getah seluar dalam itu, apakah dia ikat lagi getah di kiri kanan? Seluar dalam itu, seluar dalam mak kita bergetah, ikat getah kiri kanan. Kerana apa? Kerana dah longgar. Apakah pernah kita tengok itu? Saya bercakap ini, abang kandung saya sedang mendengar akan perkataan saya ini. Apakah apa yang saya katakan ini sebagaimana yang saya lakukan terhadap kedua ibu bapa saya? Ini yang dikatakan sebenar-benar makrifat. Ya, anaknya balik ya ke kampung, tengok kereta mak bapak kita itu tayarnya sudah tak ada bunga kah? Ya. Langsir cadar kena dicuci. Bedak bukannya mahal pun, apa salah kita beli 1 botol, kita bedakkan dia. Ini dikatakan makrifat. Itu saja anda untuk soalan pertama. Atau ada nak bertanya lagi tentang persoalan itu anak-anak Amir ataupun sudah jelas? Pada saya sudah jelas anda. Ya. Bin. Saya berpuas hati. Terima kasih anda. Baik. Kepada Ananda Kena Helmi, pertanyaan mengenai kahwin 4. Tetapi jemaah wanita agak tidak senang dengan jawapan ini. Ya.
Kahwinlah 1, 2, 3 dan 4. Dan kalau bercerai, talaknya hanya 3, tidak 4. Kahwin 4, tapi cerai talak 3. Jadi muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang budiman sekalian, lagi dirahmati Allah. Pengajian kita ini pengajian ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Tidak membicarakan soal ilmu syariat dan tarikat. Apa yang dimaksudkan kahwin 4? Kahwin-kahwin ini jangan kita letak di atas jantan betina. Jangan kita letak di atas perempuan lelaki-lelaki. Nak 1 kah, nak 2 kah, nak 4 kah. Tapi dalam maksud hakikat makrifat, yang dikatakan hendaklah kita kahwin 1, 2, 3 dan 4 ini iaitu apa? Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Tak boleh kita ceraikan. Ya, kemudian kalau kita pergi tinggi lagi, yang sebenar-benar tak boleh diceraikan, yang sebenar-benar hendak kita kahwinkan iaitu apa? Zat, sifat, af'al dan asma. Ini yang nak kita kahwinkan. Ya. Zat, sifat, asma dan af'al. Kemudian jikalau kita cerai, dia setakat 3 saja. Apa? Sifat, af'al dan asma. Kita boleh ceraikan tangan. Kita boleh pisahkan tangan, kaki. Kita boleh ceraikan nama kita, boleh ganti nama lain. Kita boleh tukar af'al kita, perangai kita, kita boleh tukar ganti. Tetapi boleh tak kita tukar nyawa kita, zat kita, roh kita? Jadi kita tak boleh bercerai dengan roh, dengan zat kita. Dengan sifat kita boleh bercerai. Kaki kita boleh potong. Dengan perangai af'al, kita boleh tukar. Sekejap baik, sekejap jahat, sekejap alim, sekejap jahil, boleh af'al. Nama pun begitu. Boleh kita tukar. Kita boleh ceraikan nama kita, ceraikan kaki, ceraikan af'al. Boleh tak kita ceraikan roh kita, nyawa kita? Tak boleh. Itu makanya kahwin kena 4. Zat, sifat, af'al, asma'. Tapi cerai hanya setakat 3. Tak boleh ceraikan nyawa. Itu saja. Ananda Helmi, adakah menjawab soalan? Untuk kita, nak yang dia tambah sikit, untuk kita nak implementasikan dalam kehidupan kita, boleh tak yang dia? Implementasi macam mana? Makanya apa jua perbuatan kita, apa jua yang kita, aktiviti kita, kita pergi bekerja, kita sebenarnya kita kahwin 4 tu tak lain kita mengesahkan Allah. Semuanya memang zat, sifat, nama pun tak lain dari Allah. Untuk kita bawa bersama dalam kehidupan kita. Persoalan itu persoalan tauhid. Ada pun persoalan tentang kahwin 4 ini, ia hanya menjurus kepada zat, sifat, af'al, asma'. Ya. Jangan kita tinggalkan keempat-empat itu. Ya. Jikalau tidak ada sifat, di mana nak bergantungnya nama? Ya, jikalau tidak ada sifat, di mana nak bergantungnya nama? Jikalau tidak ada af'al, di mana sifat nak bergantung? Af'al apa? Mesti af'alnya tangan. Jikalau sifat tak ada, af'al nak bergantung di mana? Ya, jikalau nama tak ada, bagaimana sifat nak bergantung? Jadi itu dikatakan 4 itu
hendaklah kita kawinkan. Ya, bukan maksud kahwin jadi satu. Itu bab tauhid. Ini bab yang dikatakan nikah kahwin ini. Bab nikah kahwin ini, kahwin 4 ini bukan merujuk kepada jantan betina. Bukan merujuk kepada lelaki perempuan. Dari segi Ya, betul. ilmu hakikat. Dia merujuk kepada 4 apa? Anasir zat sifat af'al asma, hendaklah kita kahwin bersama. Tapi Faham, kalau Ain. cerai, kita tak boleh ceraikan nyawa. Ya, faham. Soal untuk satukan itu bab tauhid. Memanglah Ya, ya. semua ilmu Baik. untuk menuju ke situ. Ya, baik. Jelas, Ain. Terima kasih, Ain. Amin. Kemudian mengenai Ananda Ismail, Allah berdialog dengan malaikat, ya, dengan iblis. Seolah-olah kelihatan ada 2 wujud. Wujud Allah, wujud makhluk. Sedangkan kita belajar wujud artinya ada hanya sifat bagi Allah. Tidak ada sifat bagi makhluk. Jikalau Allah bersifat, makhluk bersifat, artinya 2 wujud. Jadi bagaimana yang dikatakan Allah berdialog dengan iblis, berdialog dengan malaikat, berdialog dengan nabi, ya? Bagaimana? Jadi muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan tajalli. Ini yang dikatakan tajalli. Apa arti tajalli? Ya, Allah bertajalli ke atas kalamnya. Allah bertajalli wajahnya ke atas bukit Tursina seumpamanya. Tajalli ini artinya seumpama bayangnya pokok di permukaan air. Ini dikatakan tajalli. Tajalli ini artinya air menjadi uap. Bukan air menjadi besi. Ini dikatakan tajalli. Artinya tidak ada perubahan daripada awal kepada yang kemudiannya. Jikalau bermula daripada air, maka akhir pun air juga. Cuma berubah nama wab. Ini dikatakan tajalli. Tajalli ini umpama mula-mula bernama kapas. Kemudian dia bertajalli menjadi baju. Sekalipun menjadi baju, sekalipun kapas menjadi baju, bukan berarti kapas itu sudah menjadi baju, dia menjadi besi. Dia tetap kapas. Ini yang dikatakan tajalli. Begitu juga dialog. Dialog Allah dengan malaikat, dengan Nabi. Dia bertajalli. Tajalli ini artinya kapas menjadi baju. Sekalipun kapas menjadi baju, baju bukan besi, bukan kayu. Dia tetap kapas. Biarpun dia berdialog dengan Jibril. Siapa Jibril? Jibril itu tajallinya Allah. Dia berdialog dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu tajallinya Allah. Artinya di sini tidak ada 2. Sekalipun menjadi gelas. Gelas itu tajallinya kaca. Seumpama kita melihat wajah dalam cermin. Kelihatan 2. Cuba anda selepas ini pergi melihat cermin. Kelihatan seperti 2. Tetapi sesungguhnya 1. Begitu juga Allah berdialog dengan malaikat. Siapa malaikat? Satu contoh. Wahai Jibril, kata Allah, aku ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencipta makhluk di muka bumi ini. Mencipta khalifah makhluk di muka bumi ini.
Allah menyatakan niatnya kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab, "Ya Allah, ya Tuhanku, apa tidak cukupkah lagi aku ini yang hanya taat kepada Engkau, yang tidak mensyirikkan Engkau, sehingga Engkau nak mencipta makhluk yang berlaku kezaliman, bunuh-membunuh? Tak cukup lagi ke aku ni, hamba yang patuh kepada Engkau, sehingga nak mencipta makhluk yang bunuh-membunuh, melakukan pertumpahan darah?" Tengok, Allah baru menyatakan niat. Tetapi didapati Jibril lebih tahu daripada Allah. Sekejap ya. Didapati Jibril lebih mengetahui daripada Allah. Jibril mengajar Allah. Allah baru menyatakan niatnya. Allah baru menyatakan LI, letter of intent. Tetapi Jibril sudah tahu letter of LO, letter of order. Siapa Jibril? Allah baru menyatakan niat untuk jadikan tetapi Jibril dah tahu dah, lebih tahu daripada Allah. Siapa sesungguhnya Jibril ni? Jibril pula mengajar Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Jibril? Itu maka saya mengatakan di sini, Jibril itu tajallinya Allah. Tidak ada lain daripada dirinya jua. Cuma apabila diletak di atas baju, diletak di atas kain, diletak di atas seluar, diletak di atas tudung, bermacam-macam nama, bermacam-macam sifat. Tetapi sesungguhnya tidak lain daripada kapas. Ingat, itu semua ganti nama. Sekejap diganti nama baju. Kapas itu juga. Kapas itu juga bernamanya kain, bernama benang, bernama seluar. Ingat, dia cuma ganti nama. Jadi, barulah kita lihat Allah itu esa. Allah tidak mencipta pun sesuatu. Jikalau Allah menciptakan sesuatu, artinya Allah mengadakan dua wujud. Wujud Allah dan wujud makhluk. Allah tidak menciptakan sesuatu, melainkan Allah bertajalli ke atas sesuatu. Barulah kita melihat esanya Allah itu. Cuma di sini kita tak faham, apabila tengok baju, kita tak ingat kapas. Baju itu lain daripada kapas. Kita tengok kain sarung, kita tak ingat kapas. Kita ingat kain sarung itu besi mungkin. Kita ingat kain sarung itu kayu mungkin. Tetapi jikalau kita tahu yang kain sarung itu kapas, ya sebegitu jugalah dengan Jibril. Begitu juga dengan iblis, dengan syaitan. Ganti nama aku saja. Inilah artinya Allah itu esa, Allah itu tauhid, Allah itu wahdah. Tidak ada wujud, la maujud bil haqqi ilallah. La maujud bil haqqi ilallah. Tak ada yang wujud dalam alam ini, melainkan wujud itu Allah saja. Sebab apa?
sebab semua itu hanya tajalli ataupun ganti nama ataupun penampakan. Kalau bahasa Indonesia, kita ini penampakan saja. Apakah sudah menjawab soalan anda itu, Ananda Ismail? Ya, Ayanda. Terima kasih banyak atas penjelasan. Ya ada titik ke? Ya tak ada titik tu? Faham lah. Maknanya Ada titik ke diri tidak yang ya satu tu? lah. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih Ananda. Lagi kepada Wan Emeline. Wan Emeline Ananda mengatakan dulu dia kata dekat dengan Allah. Sekarang ni dia rasa jauh dengan Allah. Sebetulnya itu sangkaan semata-mata. Mute kan suara itu. Siapa yang berbunyi itu? Baik. Itu mengikut sangka-sangkaan saja. Macam mana boleh dikatakan dulu tu dekat dengan Allah, sedangkan sampai sekarang pun tidak mengenal Allah? Macam mana boleh katakan dekat dengan Allah? Dulu pun tak kenal, sekarang pun tak kenal. Apa bezanya? Cuma sangka-sangka sahaja. Ya. Kenapa sekarang rasa jauh? Sebab apa sekarang rasa jauh? Sebab Ananda sekarang ni telah belajar ilmu makrifat, telah belajar ilmu hakikat, telah mendekati ulama-ulama hakikat, baca buku-buku makrifat. Jadi terasalah lagi baca lagi tak tahu, lagi baca lagi bodoh, lagi baca lagi tak pandai. Itu maka sekarang rasa jauh. Sesungguhnya dulu pun lagi jauh. Ya, dulu sesungguhnya bukan dekat, lagi jauh daripada sekarang. Jadi bacalah buku-buku untuk kenali karangan Ayanda, insya-Allah ya, mengenal diri, mengenal Allah, biar sebenar-benar mengenal diri, mengenal Allah. Barulah dikatakan Ananda itu dekat dengan Allah. Jadi jawapannya kenapa sekarang rasa jauh? Kerana Ananda telah mempelajari ilmu makrifat. Setelah mempelajari makrifat, lagi banyak ilmu, lagi bodoh. Lagi banyak ilmu, lagi dikatakan tak pandai. Ya. Ada lagi Wan Adeline di situ? Ada. InsyaAllah. Apakah sudah menjawab ataupun Ya, sudah menjawab. Sudah menjawab dan ya. saya rasa macam berpuas hati lah. InsyaAllah. Okay, Saya baik akan Anda. cuba dalami lagi lah. Dulu hanya sangka-sangka dekat, sesungguhnya lagi jauh berbanding sekarang. Ya, baik. Ya. Kemudian soalan daripada Ananda Syarifah ya mengenai aurat. Bagaimana yang dikatakan Taubat. maksud aurat? Maksud taubat. Maksud taubat telah diertikan oleh Ananda kena dengan panjang lebar. Cuma di sini dia menyatakan macam mana nak tahu taubat kita tu penuh ataupun separuh. Ya. Betul begitu? Betul Ayanda. Ya betul Ayanda. Okey, nak tahu taubat kita ni penuh ke separuh? Nak ukur macam mana? Jadi Ayanda pun bagi tahu taubat ini artinya kembali. Ya, kembali. Kembali apa? Kembali 4 sifat tadi. Zat, sifat, af'al, asma' kepada Allah. Apabila kita sudah selesai mengembalikan kepada 4 sifat itu kepada Allah, maka sucilah kita. Selagi kita tak kembalikan ke 4 sifat itu, selagi itulah kita bersyirik, selagi itulah kita ni najis. Ya, kotor.
Tetapi jikalau kita sudah pandai mengembalikan zat sifat af'al kepada Allah, maka sucilah kita. Ada apa lagi pada kita? Tetapi persoalannya di sini, jikalau tak boleh mengembalikan semua, kembali sikit-sikit pun, alhamdulillah. Kembali separuh-separuh pun, alhamdulillah. Macam mana dikatakan kembali separuh-separuh? Ya, seumpamanya dulu kita selalu tampar isteri. Ya, isteri itu macam bola, kaki tangan naik atas muka. Tinggal lagi tong gas saja belum naik atas kepala isteri. Dulunya. Tetapi setelah kita belajar makrifat, tak boleh kembali semua pun separuh-separuh lah. Ya, kalau dulu kita tampar seminggu 4 kali, kita tampar sekali sebulan kah, seumpamanya begitu. Ya, jikalau dulu kita tak pernah bagi duit kepada isteri, sekarang ni kalau bagi RM20 sebulan pun alhamdulillah lah. Itu artinya kalau tak boleh kembali penuh, kembali separuh-separuh. Kalau dulu selalu minum arak, ya, ni mengenai af'al. Kalau dulu selalu minum arak, af'alnya buruk. Sekarang ini kurang sikit minum araknya. Kurang judinya. Kurang totonya. Begitu. Kembali sikit-sikit. Af'alnya berubah. Sifatnya berubah. Ini yang dimaksudkan. Kembali kalau tak boleh sepenuhnya, separuh-separuh pun alhamdulillah. Ya, itu maksudnya macam mana nak tahu penuh ke separuh-separuh kah? Ya. Kalau dulu tak pernah tanya khabar ibu bapa, apa salahnya telefon sebulan sekali? Ya. Faham itu? Apakah Banyak sudah yang menjawab? Ya, Menjawab ya, atau terima tidak? kasih banyak. Ya, terima kasih banyak-banyak. Baik. Ada lagi kah soalan yang tidak terjawab ni? Tidak tertulis tadi. Siapa lagi yang anda moderator? Okey, soalan daripada Joe berkenaan dengan wuduk dan tayamum ayanda. Jin. Baik. Itu panjang sikit. Ya. Barang siapa nak mengetahui akan sebenar-benar wuduk, ya, suci zahir dan batin. Ya, wuduk artinya bersuci zahir dan batin. Ternyata sekarang ini kita cuci tangan setakat siku. Bau ketiak yang bau hapak itu kita tak cuci pun. Usah kata nak cuci zahir, usah kata nak cuci batin. Zahir pun tak lepas. Sedangkan berwuduk suci zahir dan batin. Ternyata wuduk yang kita ambil sekarang, usah kata nak cuci batin. Zahir pun tak lepas. Bau ketiak yang bau hapak tu ada tuan-tuan cuci? Tak cuci bukan? Ambil air sembayang, berkentut. Batal air sembayang. Pergi ambil air sembayang. Apakah cuci tempat yang keluar kentut? Tak cuci kan? Jadi mana dikatakan berwuduk suci zahir dan batin? Itu bermakna tuan-tuan belum berwuduk. Hanya sekadar membasahkan sebahagian anggota dengan air. Kalau mengikut fahaman fiqh, fahaman syariat, ya benarlah. Cuci sampai siku saja. Ujung kepala. Itu syariat. Tapi setahu saya, syariat mengatakan wuduk itu suci zahir dan batin. Tapi syariat juga mengatakan cuci setakat apa? Buku lali, siku. Mana satu syariat yang betul ni? Tetapi saya lebih memilih syariat yang mengatakan wuduk ini arti suci zahir dan batin. Tapi ternyata syariat sekarang cuci
sebahagian badan pun tak lepas. Mana yang dikatakan suci zahir dan batin? Itu makanya kita belajar ilmu hakikat makrifat, mana dikatakan sebenar-benar air wuduk, iaitu air nurani. Yang datangnya daripada hati nurani. Dari mana datangnya hati nurani? Dari mana datang hati nurani? Air nurani daripada hati nurani. Mana hati nurani? Ini yang kita nak cari. Barang siapa berjumpa dengan hati nurani, maka berjumpalah air nurani. Dan berjumpalah air yang sebenar-benar mutlak. Ya, air mutlak itu air tidak bertukar warna. Ya. Air yang suci lagi menyucikan. Mana nak cari? Mana nak cari? Melainkan air yang tidak bertukar warna, air suci lagi menyucikan itu hanya pada air mutlak, iaitu air nurani. Daripada hati nurani. Jadi tuan-tuan, kalau nak mengambil air sembahyang, air wuduk yang sebenar-benar, kena mengenal hati nurani. Di dalam hati nurani lah ada air nurani, ada air mutlak. Ada air sabar, air redha, air tawakal, air ikhlas. Ada dalam hati nurani. Siapa itu hati nurani? Iaitu kalbu. Kalbulah yang bernama hati nurani. Jadi barang siapa nak cari air wuduk, kena cari kalbu. Ini yang dikatakan kalbu mukmin Baitullah. Kalbu itulah sebenar-benar rumah Allah. Dalam rumah Allah ada macam-macam. Air sabar, air redha, air ikhlas, air tawakal, air wuduk, air mutlak. Semua ada dalam rumah Allah. Di mana rumah Allah? Kalbu. Jadi masing-masing carilah di mana kalbu. Ada di dalam kitab buku solat sebelum solat jilid 1, solat sebelum solat dalam solat jilid 2. Ada di situ mana sebenarnya air sembahyang. Jadi mengenai tayamun itu, jikalau tidak ada air, hendaklah kamu tayamum. Tayamun ini anda dikasih sekalian, kita letak tangan di tanah. Tangan di tanah, kita letak di muka. Ya. Sedangkan tanah itu kotor. Debu. Macam mana boleh menyucikan kita? Anda, para pendengar, para penonton yang budiman sekalian. Itu kiasannya. Baik, saya nak tanya. Diri kita ni asal daripada mana? Diri kita ni asal daripada tanah. Daripada mana? Nurani. Katakanlah daripada tanah. Jadi tayamun itu artinya kita ambil tanah kembali kepada tanah. Sucilah kita. Amin. Tengok, kena sudah besi berani sudah tangkap. Kita daripada tanah ambil tanah. Jadi artinya daripada tanah kembali kepada tanah, sucilah. Kalau tidak ada tak kenal kalbu. Barang siapa tak kenal kalbu, kenal tubuh kita ni daripada tanah kembali kepada tanah. Kalau kita daripada Allah kembali kepada Allah. Jadi sucilah kita. Itu arti tayamun ya. Tanah kepada tanah, jikalau daripada Allah balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ila tanah ka, ila kubur ka, ila Allah. Ila irji'un. Ya. Itu saja kod. Ada lagi kah? Ada lagi 2 Ayanda. Apa tu? Satu, okey, berkenaan dengan jin. Hakikat di sebalik jin. Tadi dah jawab. Seluar jin pun jin juga kan? Okey.
kan nama apa? Seluar jin. Hai, jin pakai Jadi tongkat. seluar jin tu asal daripada jin ke asal daripada kapas? Ni kenapa? Ketawa. Tak Tanya. kisahlah nama seluar jin ke, seluar setan ke, seluar apa ke. Jadi dia kapas. Cuma ganti nama. Ya. Itu dikatakan tajalli. Tak jali. Kalau kita mewujudkan makhluk lain, artinya Allah ni ada dua wujud. Biarpun makhluk lain ada hanya bertajalli. Ya. Lagi apa? Bagaimanakah ingat kepada Allah hingga ke tahap baka? Soalan daripada Nas. Ananda dikasihi para pendengar, para penonton yang budiman lagi dirahmati Allah. Dalam kalimah syahadah, la artinya nafi, ilaha isbat. Ya, itu dalam kalimah syahadah. Jadi dalam apa nama tadi, nafi dan isbat. Mula-mula kita kena nafi dulu. Ya, umpama nafikan baju, isbatkan kapas. Pertanyaan dia tadi apa? Bagaimanakah untuk kita ingat kepada Allah sehingga ke Sampai ke tahap tahap fana. baka, Baik, kekal? sampai ke tahap baka. Fana ni artinya buang. Buang ni artinya Kelantan kata tohok. Serah. Ini dikatakan fana. Baka ni artinya kekalkan. Dulu kita buang dalam kalimah syahadah. Nafilah. Buang dunia, buang akhirat, buang malaikat, buang nabi, buang rasul, buang alam. Semua kita buang. Ya. La hanya Allah saja yang wujud, yang lain tak wujud. Ini dikatakan nafi. Buang. Buang akan sekalian yang ada ini. Nafi. Tolak. Ya. Ini dikatakan fana. Fana ni anda buang. Tolak. Ini dikatakan fana. Tapi penghujung fana itu baka. Penghujung nafi itu isbat. Kita buang dunia, buang malaikat, buang rasul, buang nabi, buang semua. Allah saja yang ada. Selepas pada nafi, kita tolak semua makhluk, kita adakan balik. Isbat balik. Ada. Kita ambil balik apa yang kita buang tadi. Ada dunia, ada malaikat, ada rasul, ada nabi, ada. Kita isbatkan balik. Tetapi isbat itu dikatakan baka. Baka siapa? Baka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita isbat ada. Dunia ada. Isbatkan balik. Ada dunia ada. Binatang ada. Sebagaimana Tuan Guru Wan Mahdi cakap tadi. Dunia ada. Udara ada. Bukit bukau ada. Tetapi hendaklah dibaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah diisbat pada Allah Subhanahu Wa Taala. La tidak ada. Ilaha ada. Ada apa? Ada bumi, ada langit. Tetapi sungguh pun ada siapa? Ada illallah. Ini dikatakan baka. Nafi, buang. Buang. Tak ada apa-apa dunia di alam ini. Tak ada. Tetapi kita fana. Kita baka. Setelah kita fana, kita baka. Baka apa? Isbat. Jadi kalau duduk di atas isbat siapa? Allah. Itulah maksudnya. Hendaklah kita nafi dan kita apa? Baka. Hendaklah kita fana dan baka kepada Allah. Ya, fana artinya buang. Selepas kita buang, kita kekalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya kita tolak bukit. Kita fana bukit. Tetapi kita kekalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fana dunia. Kita buang dunia. Kita kekalkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, kita buang akhirat, kita kekalkan Allah. Ini dikatakan fana dan baqa. Fana buang dunia, baqa kan Allah. Fana buang akhirat, baqa kan Allah. Fana buang bukit, baqa kan Allah. Nah, begitulah lebih kurang anda. Fana dengan baqa sama dengan nafi dan isbat. Ya. Fana arti buang. Baqa artinya kekal. Siapa yang kekal? Jawab, siapa yang kekal? Allah. Allah. Jadi begitulah. Fana itu buang. Buang ini seumpama kita buang baju. Nafi baju, isbat kapas. Fana baju, baqa kan kapas. Ya. Fana baju, baqa kan kapas. Nafi baju, isbat kan kapas. Faham ya? Ya, faham ayah. Lagi apa soalan? Okey, satu lagi soalan daripada Ananda Suri kita berkenaan dengan khalifah. Allah dah tahu dah manusia ni lemah, manusia ni tak pandai, manusia ni tak tahu, tapi